58 wakil dari 29 pertubuhan dan 30 pemerhati telah hadir. Dato' Onn telah dilantik sebagai Yang di-Pertua UMNO yang pertama. Ahli Parlimen British, Gammons dan Williams dijemput oleh UMNO pada bulan Mei 1946 untuk menyaksikan keadaan sebenar penentangan terhadap Malayan Union. Mereka terperanjat menyaksikan kebangkitan semangat nasionalisme di kalangan orang-orang Melayu. Dalam satu perbahasan di House of Commons, Gammons mendesak supaya mengadakan satu perjanjian baru menggantikan Malayan Union. Selepas hanya 2 bulan penubuhan UMNO, pada 3 Julai 1946, kerajaan British bersetuju untuk menubuhkan pemerintahan berbentuk persekutuan. Pada 24 dan 25 Julai 1946, satu persidangan di antara Raja-Raja Melayu, Wakil UMNO dan Sir Edward Gen diadakan di King's House dan terbentuklah satu jawatan kuasa membentuk Rang Perlembagaan Persekutuan. Golongan yang tidak berpuas hati dengan penolakan kerakyatan jus soli di dalam Perlembagaan Persekutuan menubuhkan satu badan yang dinamakan All Malaya Council of Joint Action atau AMCJA, diketuai oleh Tan Cheng Lock. Antara parti yang bekerjasama ialah Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dan Malayan Indian Congress (MIC). Pada 1 Februari 1948, temeterailah perjanjian yang ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu di King's House dan terbentuklah Persekutuan Tanah Melayu secara rasmi. Di antara kandungan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ialah Raja-Raja Melayu kekal sebagai pemerintah di negeri masing-masing. Taraf kerakyatan diperketatkan. Residen British digantikan dengan Menteri Besar. Pesuruhjaya tinggi British menjadi ketua dan dibantu oleh Majlis Kerja Persekutuan, Majlis Mesyuarat Undangan dan Majlis Mesyuarat Negeri. Sir Edward Gen dilantik menjadi Pesuruhjaya tinggi yang pertama. Sebaik sahaja keadaan mengizinkan, undang-undang akan dibuat bagi mengadakan pilihan raya. Terhapusnya Malayan Union dan terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu adalah hasil kerjasama antara Raja-Raja dan UMNO. Satu hakikat yang tidak harus dilupakan ialah kejayaan ini merupakan hasil dari perjuangan yang bersungguh-sungguh oleh UMNO sehingga berjaya menggulingkan kerajaan Malayan Union dan mengembalikan hak orang Melayu, kedaulatan Raja-Raja dan maruah negara. Dalam bulan Jun 1948, Parti Komunis Malaya atau PKM melancarkan gerakan bawah tanah untuk menggulingkan kerajaan persekutuan dan mendirikan sebuah kerajaan Republik Komunis melalui pemberontakan bersenjata. Keganasan komunis semakin menjadi-jadi dan memaksa kerajaan persekutuan mengisytiharkan undang-undang darurat di seluruh tanah Melayu pada 12 Julai 1948. UMNO menyeru orang Melayu membantu kerajaan menentang komunis. Berpuluh ribu orang Melayu menyertai tentera, polis dan pasukan sukarela sehingga tertubuhnya pasukan Home Guards. Anak-anak Melayu bangkit menentang komunis dengan penuh semangat. Perjuangan menentang komunis ini telah dapat menyelamatkan tanah Melayu. Rancangan BRICS diperkenalkan oleh Sir Henry Gurney pada tahun 1950. Sir Harold Rawdon Briggs dilantik menjadi pengarah operasi. Rancangan ini bertujuan menyekat bekalan wang, maklumat, ubat-ubatan dan makanan kepada komunis dengan memindahkan penduduk Cina di pinggir hutan
ke kawasan baru. Tindakan British ini telah membuka peluang kepada lebih dari 400,000 orang Cina memiliki tanah dan perkampungan baru. RIDA ditubuhkan secara rasmi oleh British pada 25 April 1951. Dato' On dilantik sebagai pengerusi. Penubuhan RIDA merupakan satu imbuhan British kepada orang Melayu di atas tolak ansur dalam soal kerakyatan dan pembukaan perkampungan baru orang-orang Cina. RIDA kini dikenali sebagai MARA. Sebahagian besar anggota PKM terdiri dari kaum Cina. Beberapa pergaduhan dan ketegangan kaum telah berlaku di antara orang Cina dan Melayu. Kerjasama kaum merupakan salah satu syarat British untuk kemerdekaan. Atas dasar itu, Dato' On telah menjemput seramai 21 orang ketua berbagai kaum berkumpul untuk mencari jalan memperbaiki hubungan di antara kaum. Terbentuklah Communities Liaison Committee atau CLC. Pada September 1949, CLC telah mengeluarkan satu peristiharaan. Antara kandungannya, hal kerakyatan dipertimbangkan semula dengan memberi kelonggaran kepada kaum lain. Pilihan raya diadakan bagi majlis-majlis perbandaran dan negeri-negeri yang bersedia. Hak-hak mengundi hendaklah berdasarkan kerakyatan persekutuan. Pembentukan sistem pendidikan yang mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dan Inggeris. Dato' On telah membawa cadangan CLC ke Majlis Agung UMNO pada 20 Mei 1950. Isu kerakyatan telah mendapat kecaman hebat perwakilan UMNO. Walau bagaimanapun, dalam satu persidangan UMNO di Kuala Lumpur pada 11 Jun 1950, cadangan kerakyatan CLC diterima dengan tambahan syarat. Pada Jun 1951, Dato' On mengambil keputusan meninggalkan UMNO setelah cadangan beliau untuk membuka keahlian kepada orang bukan Melayu ditolak.